الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Apa khabar guys? Okay, jadi sebelum kita mulakan kita punya rancangan pada malam ni, saya just nak ingatkan kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 kisah ataupun 5 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ni, dan jom kita bacakan kisah kita yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, aku ni dulu menyewa dekat satu apartment ni tau. Quite famous jugalah apartment ni sebenarnya, untuk student poli aku. Okey, aku ni menyewa dekat level 2 dan rumah aku selang satu rumah daripada lift. Jadi kita orang ni menyewa 8 orang dan rumah tu ada 3 bilik. Dan master bedroom ada 4 orang. Bilik tengah 2 orang, dan bilik yang ketiga which is bilik aku dengan seorang lagi roommate aku ni lah. Dan aku namakan dia sebagai Ani. Jadi semua orang satu kelas dengan aku kecuali si Ani ni. Dan kita orang pun kawan satu poli je pun. Jadi Fiz, master bedroom dengan middle bedroom ni orang kata memang sebelah menyebelah je lah, kan? Dan bilik aku ni jauh daripada orang. Kalau katakan kau masuk pintu apartment tu, first kau akan jumpa pintu bilik aku dulu. Dan baru kau akan jumpa toilet, kau akan jumpa dapur, ruang tamu yang menghadap master bedroom dan juga middle room. Okay, itu gambaran dia. Ya, normal lah Fiz, apartment kan. Last baru balcony. Okay Fiz, now cerita dia macam ni. Roommate aku, si Ani ni, selalu tau, dalam seminggu tu, mungkin lebih kurang dalam 3-4 hari, dia memang tak ada kat rumah. Kemana dia pergi aku malas nak ambil tahu. Cuma aku tahu dia keluar jumpa kawan, that's all. Jadi macam biasalah, bila roommate aku tu tak ada, aku akan tinggal seorang-seorang, betul tak? Tapi tak apa, aku dah biasa benda-benda macam ni. Dan aku ni pula suka jenis macam lepak kan. Lepak, dan aku memang suka pakai gelang kaki tau. Gelang kaki aku yang jenis yang berloceng pula. Okay. Jadi bila aku jalan bunyi loceng, aku rasa macam bestnya bunyi dia. Jadi satu malam tu, Ani bagi tahu aku yang dia nak keluar. Jadi aku pun tidurlah seorang-seorang dekat dalam bilik ujung tu, siap tutup kunci lagi pintu apa semua kan. Actually Fiz, aku ni bukanlah kata macam berani sangat. Aku tak berani pun, tapi tak adalah penakut sangat. Tapi kalau katakan dah terpaksa tu, aku kena buat-buat berani lah. Jadi semua orang dah tidur. Jadi masa aku macam tengah nyenyak-nyenyak tidur tu, aku terdengar macam bunyi loceng kaki berlega-lega dekat pintu depan aku ni. Aku dengar.
Aku tak tahulah berapa lama dia bunyi, cuma aku sedar-sedar dia tengah berbunyi. Aku cakap, siapa pula yang pakai gelang kaki ni kan? Sebab kenapa rumah tu aku seorang je yang pakai gelang kaki berloceng ni. Tapi pada ketika tu aku macam malas nak ambil pot sangat, malas nak fikir negatif sangat. Kejap kan aku sendiri tak boleh nak lelap, susah nanti kan. Jadi aku decided untuk aku fikir esok je pasal benda ni, dan aku sambung je tidur. Even though aku dah berpeluh time tu, aku sambung je tidur. Jadi Fiz, esok paginya tu aku nak bangun untuk ke kelas lah, dan Ani still lagi tak balik. Jadi elok-elok je aku tengah nak ambil towel mandi masa tu, tiba-tiba gelang kaki aku elok je tersusun dekat atas dressing table. Aku cakap, macam mana gelang kaki aku ni boleh ada dekat dressing table pula? Masa tu aku memang dah tak pandai dah, kata macam nak fikir positif ke apa, aku dah tak gerti dah. Aku ambil, aku sarung balik gelang kaki aku ni, dan aku pun teruslah ke bilik air. Aku mandi. Masa dekat dalam bilik air ni Fiz, aku duk terfikir tau, macam mana gelang kaki aku ni boleh berada dekat atas dressing table ni. Jadi bila aku sampai dekat kelas, dipendekkan cerita, bila aku dah pergi ke kelas, aku dah sampai dekat kelas, aku tanya housemate aku yang lain. Memang tempat dan waktu berborak yang paling syok adalah time kelas sebenarnya. Ya, lagi-lagi student kan. Jadi aku pun tanyalah dekat diorang, ada tak siapa-siapa yang pakai gelang kaki yang berloceng dan ada berlegar-legar dekat depan bilik aku ke tak malam tadi? Dan semua orang kata, Nat, malam tadi kita orang semua dah tidur lah Nat, dia kata. Nat, kenapa aku tanya soalan macam tu lah? Oh, tak adalah. Aku saja tertanya, tante aku mimpi tak? Kan? Tak apalah, kita cakap je yang kita mimpi. Sebab kenapa aku malas nak panjang-panjang cerita dengan diorang. Jadi Fiz, balik daripada kelas, aku nampak si Ani ni tengah syok duk main Candy Crush tau, dekat dalam bilik dia. Jadi aku pun tanyalah dia, Ani, ni aku nak tanya kau ni, semalam kau ada singgah balik rumah ke? Lalu-lalu dekat depan bilik kita semalam kan? Lepas tu dia macam pandang muka aku, bila masa pula aku balik, dia kata. Jadi Fiz, aku dah buat keputusan masa tu, aku nak mengadu kat mak aku. Sebab kenapa? Mak aku ni dia macam cool sikit lah orang dia kan. Boleh dikata macam apa-apa hal, benda-benda yang macam berahsia ke tak rahsia ke, aku akan cerita dengan mak aku ni. Jadi bila dia cerita dengan mak aku ni, mak aku pun cakap apa tau, dia kata lah, biasalah Nat, mana-mana tempat ada je benda-benda macam ni, orang panggil jelmaan. Jelmaan apa mak? Lah kau tak payah tahulah jelmaan apa, tapi kau jadikan benda ni sebagai satu pengalaman je kan? Jangan takut sangat, kita kena takut Allah, dia kata. Even though mak aku bagi jawapan yang macam tu, sampai sekarang aku masih tertanya-tanya tau, siapa yang buka gelang kaki aku dan pergi susun baik punya dekat atas dressing table tu? Sampai sekarang aku tak dapat jawapan tu Fiz. Betul lo cakap. Dan untuk pengetahuan semua, sampai sekarang tu jugalah aku pakai gelang kaki aku sekarang ni. Gelang kaki yang sama aku pakai sampai sekarang. Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Nat dengan kisah dia yang berjudul Gelang Kaki Berloceng. Sekarang saya nak tanya anda yang sedang menonton sekarang ni, siapa-siapa ada pakai gelang kaki yang berloceng ke sekarang ni? Ada ke? Kalau ada, pandai-pandailah korang. Kau nak kemikkan loceng tu ke supaya dia tak berbunyi ke apa, pandai-pandailah. Kalau malam sekarang tiba-tiba dia berbunyi depan bilik, pandai-pandailah nak hidup. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang dihantarkan oleh Anon. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, cerita dia ni terjadi dekat aku sendiri dan juga ex roommate aku.
Jadi masa kita orang study dekat satu universiti dekat utara ni lah, kan? Aku pun daripada utara juga, dan ex roommate aku adalah dia daripada Sabah. Orang Sabah kalau kau, kan? Jadi kita orang ni roommate since SEM 1, tapi bila naik SEM 3 dan 4 kita orang kena berpisah. Tapi SEM 5 sampailah SEM yang last kali kita orang minta duduk sekali, tak boleh pisah. Dan aku ni pula jenis perangai kalau duduk hostel, aku malas nak balik rumah. Hujung minggu ke, cuti 2-3 hari ke, yelah rumah aku dekat je pun. Okay, so masa first SEM kita orang berdua ni tak adalah rapat sangat pun. Dan roommate aku ni selalu tinggal aku waktu malam-malam pergi study dekat bilik kawan-kawan dia. Selalu tinggalkan aku, kan? Jadi Fiz, hostel dia ni, hostel aku ni, dia ada square dan juga wings. Okay, aku tak tahu macam mana nak explain, Hafiz. Okay, tak apalah, aku duduk dekat wing. Okay, adalah lebih kurang dalam 10 bilik dekat wing tu. Dan kalau dekat wing tu pula, aku adalah kawan-kawan aku juga 2 orang, dan selebihnya adalah semua senior. Dan ex roommate dan juga kawan aku 2 orang ni, dua-dua ni budak account. Jadi kau faham je lah, Hafiz, budak-budak account ni kan memang busy kot. Boleh dikatakan hampir setiap malam aku kena tinggal weh. So kadang-kadang aku lepak lah dekat bilik kawan-kawan aku, dan selalulah lepak dekat bilik 2 orang tu. Sebab kenapa, berdepan je pun dengan bilik 2 orang ni. Tapi Fiz, setiap kali kalau katakan aku kena tinggal, aku memang akan tidur seorang-seorang. Kadang-kadang pukul 1 pagi, 2 pagi barulah roommate aku balik, kan? Kadang-kadang tu tak balik langsung, Fiz. Nak dijadikan cerita, malam-malam, kalau katakan lepas pada pukul 12 malam, Fiz, pintu bilik aku ni selalu kena ketuk tau. Tok 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 tok. Dan selalu kena ketuk ni kebiasaannya bila aku tinggal seorang-seorang. Mula-mula macam cuak juga. Aku siap tanya kawan-kawan aku apa semua kan, ada ketuk pintu bilik aku ke tidak malam tadi dan sebagainya, kan? Ada ketuk pintu bilik lepas pukul 12 ke apa, aku tanya diorang. Diorang kata tak ada. Pelik juga. Jadi Fiz, bila dah rajin sangat kena kacau dengan ketuk pintu ni, aku lama-lama aku buat bodoh. Aku macam buat tak tahu je. As long as benda tu jangan tunjuk muka dah lah. Lagipun aku ni jenis tidur buka lampu, tak adalah seram sangat. Now, benda ni jadi masa dekat SEM 3. Aku dan juga roommate aku terpisah. Dan kita orang dapat bilik dekat square pula, kan? Jadi tengah-tengah bilik tu ada lapangan kosong macam tu. Jadi petang-petang main badminton memang best tu, Fiz, kan? Jadi bilik aku ni dekat tingkat 1, ex roommate aku dekat tingkat 2. Dan masa tu aku ni jenis yang macam tak berapa nak baik sangat dengan roommate baru aku, kan? Aku tak berapa baik sangat, tak berapa ngam dengan dia. Aku tak tahu kenapa, memang tak boleh klik. Jadi selalulah aku lepak dengan ex roommate aku dan juga roommate baru dia. Aku selalu lepak dengan dia orang lah. Jadi Fiz, ada satu hari tu aku tertidur dekat bilik dia. Masa tu dia tengah buat kerja dekat meja. Dan tak lama lepas tu aku macam tiba-tiba terjaga dalam keadaan mamai. Dan aku pun cakap lah dekat member aku ni, kan, aku nak turun tidur dekat bilik aku sendiri lah. Bilik aku tingkat 1, kan. Dan masa tu lebih kurang pukul 12 lebih. Jadi masa tu aku pun turun lah. Aku turun dengan mamai aku, mata pejam buka macam tu. Dan masa tu nak dijadikan cerita pula, lampu dekat tangga masa tu macam malap, kan? Ada yang dah mati, ada yang malap. Jadi macam tempat tu macam sama-sama gelap lah, kan? Jadi bila sampai je dekat bilik aku baca doa dan aku pun terus pergi tidur. Lepas tu aku termimpi pelik berbenda, aku pun tak ingat. Okay, fine. Tak lama lepas tu aku kena tindih pula. Aku try nak gerakkan badan aku, tangan, mulut, baca segala benda yang patut, semua tak boleh. Aku cuba juga baca dan aku terjaga. Aku bangun, aku duduk, aku baca lagi doa, Al-Fatihah, segala macam semua aku baca. Lepas keadaan macam dah tenang sedikit, aku baring balik. Aku kena tindih lagi sekali. Dan malam tu aku kena tindih dalam 3-4 kali juga.
Aku tengok roommate aku yang baru ni tengah tidur macam relax je, tengah tidur kan. Dan masa kali terakhir aku kena empap tu ataupun aku kena tindih ni, aku bangun, aku keluar daripada bilik dan aku pergi dekat bilik roommate aku balik ataupun bilik ex roommate aku balik. Lepas tu pada ketika tu ada seorang kawan aku ni tegur daripada tingkat 2. Dan masa tu aku ni dalam keadaan yang kusut masai. Okey, dengan muka yang serabut, rambut yang tak apa-apa kan. Muka macam nak menangis punya. Lepas tu member tu daripada tingkat 2 tu boleh jerit, "Weh, hang pasal apa weh?" Cakap. Tengok pandang, "Aku pun tak tahu lah weh, aku macam kena tindih 2-3 kali." Kata kan. Lepas tu budak tu tanya lagi, "Hang kena tindih ha? Lepas tu ni hang nak pergi mana ni?" Dia tanya aku. Lepas tu aku jawab balik ke dia, "Aku nak pergi bilik Syaz." Aku cakap, aku nak pergi bilik Syaz, aku kata. Sebab apa tahu Fiz? Aku rasa aku kena tegur dengan hantu sawan teriak ni agaknya kan? Tadi turun mamai-mamai, lepas tu dah aku tidur kena tindih. Mula aku terjerit sana sini pula, bercakap dengan orang kuat-kuat. Jadi aku explain panjang lah dekat budak yang tingkat 2 ni. Lepas tu budak tu balas sekali-sekali, okey. Hang jalan elok-elok, baca apa-apa yang patut, dia kata. Aku angguk, aku terus belah naik atas. Aku pergilah bilik ex roommate aku ni. Dan masa aku masuk kat situ, dia terkejut tau tengok muka aku yang macam nak menangis ni. Dia pun tanya aku kenapa kan. Aku pun explain lah dekat dia, sama benda yang aku explain dengan budak yang jerit kat aku tadi tu kan. Lepas tu roommate aku suruh aku pergi ambil wuduk, lepas tu tidur dengan diorang kan. Malu pun ada Fiz masa tu. Jadi yang pelik tu Fiz, masa aku lepak dengan diorang, tidur dengan diorang apa semua ni, tak ada pula kena tindih pun. Aku macam, apa hal ni? Kenapa dekat bilik aku sendiri aku kena, tapi dekat bilik diorang aku pun tak kena? Mungkin kena tegur kot masa dekat area-area tangga gelap tu katnya. Mungkin. Okay Fiz, yang ni pula still SEM 3 lagi, tapi time tu baru je habis paper. Aku dengan ex roommate aku join satu program universiti ni. Kawan-kawan lain pun join juga. Jadi tinggallah beberapa orang dekat blok tu masa tu. Dan masa tu adalah orang yang pergi keluar shopping lah, pergi dating lah. Jadi aku dengan ex roommate aku ni macam biasa lah, macam aku cakap tadi, kita orang ni macam malas nak keluar kan. Dan masa tu kita orang lepak, kita orang just layan movie kat laptop je. Masa tu line tengah laju tau, kita orang layan movie kat laptop je. Time tu lebih kurang dalam pukul 12, pukul 1 tengah hari lah. Tengah syok-syok layan satu movie ni, secara tiba-tiba ada seorang makcik datang ketuk pintu bilik. Tok 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 tok. Dan masa tu aku tengah stay dekat dalam bilik ex roommate aku lah ya. Masa tu pun tengah cuti kan. Jadi kita orang pun macam, "Cik ada apa cik?" kata. Lepas tu makcik tu pun cakap, "Nak surau kat mana nak?" Jadi kita orang pun tunjuklah bilik surau dekat blok ni. Kita tunjuk dekat depan tu bilik air dan lama tu. Kita tunjuk kat situ cik, surau kat depan tu, bilik air kat situ, kita orang cakap. Jadi makcik tu pun gerak juga. Gerak pergi ke tempat yang aku tunjukkan ni lah. Tapi tak lama lepas tu, makcik tu datang balik kat bilik kita orang. Jadi bila makcik tu datang, kita orang pun macam jemput lah makcik tu masuk dalam bilik kan. Yelah kesian lah makcik tu kan, macam lagat tak lagat berjalan ni. Sekali makcik tu jual ubat resdung kan. Dan makcik tu test lah satu serbuk tu dekat kita orang berdua ni, nak tahu sama ada resdung tu teruk ataupun tidak. Aku bersin biasa-biasa je bis. Tapi roommate aku tu, dia punya bersin bukan main dahsyat. Pandai makcik tu mujuk lah, selas kita orang beli kan. Dan makcik tu juga walaupun nampak tua dan sebagainya, tapi dia nampak segak tau kan. Nampak macam bertenaga. Tapi ya Fiz, misterinya makcik tu, masa kita orang dekat SEM 5, aku dengan kawan-kawan aku termasuk ex roommate aku ni berkumpul satu bilik, sembang cerita pasal cerita hantu lah.
Sembanglah cerita pasal aku kena tindih, pasal itu, pasal ini. Sampailah bab makcik tu. Tiba-tiba salah seorang daripada kawan kita orang ni cakap, ini makcik yang jual ubat resdung tu ke? Mana kau tahu? Makcik tu dah meninggal weh. Dia dah meninggal awal tahun 2011 weh. Dia meninggal awal 2011. Masa kejadian tu kita orang dah pertengahan tahun dah Fiz. Lepas tu diorang tanya, korang nampak ke makcik tu solat? Aku cakap tak ada, kita orang tak nampak. Yelah, buat apa nak pergi intai makcik tu tengah solat pula kan? Tapi itulah cerita dia. Sekarang ni aku macam pelik. Kenapa makcik tu datang dekat bilik kita orang? Dalam banyak-banyak bilik, kenapa bilik kita orang yang makcik tu singgah? Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Anon. Dengan kisah dia yang berjudul Aku dan Ex-Roommate Aku. Cerita dia bagi saya, dia tak seram, tapi dia more kepada arah misteri sikit. Okey lah, seram in terms of kena tindih whatever not. Tapi dia punya misteri tu tentang makcik tu lah kan? Kenapa makcik tu datang? Okay? Kenapa makcik tu datang dan kenapa makcik tu jual ubat resdung dan kenapa memilih bilik mereka instead of bilik orang lain. And wallahualam. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah kita yang seterusnya ni agak panjang sedikit. Kisah yang seterusnya ni kisah yang dihantarkan oleh, tak ada nama. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, ini adalah pengalaman aku sendiri. Terserahlah kalau korang nak percaya ataupun tak, tapi yang paling penting benda ni betul. Betul-betul berlaku dekat dalam hidup aku. Jadi masa tu aku masih lagi form 3 kalau tak silap aku. Dan yes, aku masih lagi menuntut di sekolah menengah pada ketika tu. Okey Fiz, cerita dia macam ni Fiz. Macam biasa pagi tu aku datang sekolah lebih kurang dalam pukul 6 pagi lah. Aku tahu 6 pagi memang terlalu awal sebenarnya. Tapi aku dah biasa datang awal pergi sekolah ni kan? Sampaikan cikgu percaya kat aku untuk pegang kunci pintu kelas kita orang ni. Okey, berbalik pada cerita aku tadi. Aku dah sampai pukul 6. Aku masuk je lah kelas macam biasa. Sebelum belajar, aku kena pastikan papan putih bersih dengan segala meja disusun dengan rapi. Aku kena pastikan sampah sarap semua berada dekat dalam tong sampah, buang dekat tempat pembuangan sampah yang berada dekat luar belakang sekolah. Setiap pagi aku buat benda tu. Dan tak lama kemudian barulah sampai classmate aku satu persatu. Sampailah pukul 7.30 barulah kelas tu penuh dengan kawan-kawan aku. Pagi tu tak ada apa-apa benda yang berlaku lagi. Kita orang belajar macam biasa. Sampailah kelas kita orang yang terakhir, iaitu kelas sains. Jadi sebelum tu, untuk pergi ke kelas sains kita orang ni, memang kita orang kena pergi ke bilik sains terlebih dahulu. Okay? Jadi memandangkan itu kelas terakhir kita orang semua kena kemas-kemaskan barang-barang kita orang dan bawa ke bilik sains. Dan bilik sains ni pula terletaknya dekat hujung sekali, dekat belakang sekolah. Dekat hujung blok. Yang nak jadikan kata best pada ketika tu, cikgu kita orang tak hadirkan diri. Mula-mula macam seronok lah. Bila cikgu tak ada, memang rasa macam nak enjoy lah. Tak lama kemudian, cikgu kita orang tu digantikan pula dengan ada satu cikgu Cina. Nama dia Cikgu Lee.
Jadi kita orang ingatkan kena masuk daripada pintu depan bilik tersebut, tapi Cikgu Lee kata dia tak ada kunci pintu depan. Jadi kita orang terpaksalah masuk kot pintu belakang. Now Fiz, bila masuk dekat pintu belakang ni adalah pintu store, okey, di mana ia menempatkan segala alat-alat yang digunakan untuk membuat eksperimen. Dan bilik store ni pula bersebelahan dengan bilik sains kita orang. Jadi disebabkan Cikgu Lee ni tak ada kunci, kita orang kena lalu dekat dalam bilik store untuk masuk dekat dalam kelas. Dan itu adalah kali pertama kita orang lalu guna bilik store tu. Agak menyeramkan juga sebenarnya, Fiz. Sebab kenapa tau? Sebelum ni, cikgu sains kita orang tak benarkan kita orang masuk bilik tu. Tak tahu kenapa, tapi dia memang mati-mati halang kita orang masuk bilik tu. Okey. So bila masuk je bilik sains kita orang, Cikgu Lee pun menyuruh untuk buat apa je yang kita orang suka, yang penting jangan bising. Memang best gila masa tu, Fiz. Kita orang pun apa lagi, bila dah Cikgu Lee cakap macam tu, kita orang pun borak-borak lah dengan kawan-kawan. Main pemadam lah, main macam-macam lah, Command and Conquer lah, apa segala benda kita main. Lepas tu ada seorang kawan aku ni, kawan entahlah, okay? Aku namakan dia sebagai Aisyah lah. Okay? Nak kata kawan bukan kawan, nak kata bukan kawan dia kawan. Aku pun tak tahu lah status macam mana. Aku bagi nama dia sebagai Aisyah. Dan secara tiba-tiba si Aisyah ni dia boleh gelak tau. Secara tiba-tiba dia ketawa. Dia ketawa macam nak runtuh blok tu, bis. Dia macam nak runtuh. Dia gelak masa tu. Dan masa tu dia tengah berborak dengan best friend dia. Biasalah macam okeylah, boleh dikatakan memang kuat buat lawak jugalah best friend dia ni kan. Jadi masa dia tengah gelak ni, aku cakap dalam hati aku, kau tunggu je lah, kejap lagi kegembiraan kau tu akan lenyap tak lama lagi. Aku cakap macam tu dalam hati, bis. Sebenarnya aku gurau je dengan kata-kata tu, kan? Jadi tak lama kemudian, loceng sekolah pun berbunyi. Dan setelah mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Lee tu, kita orang pun terus keluar melalui pintu store dan dimulakan dengan budak-budak perempuan dulu. Biasalah, apa-apa pun ladies first kan. Jadi ni nak masuk balik bilik store, bukan keluar tau. Kita nak masuk balik bilik store tu. Sebab pintu store ni ada dua, satu daripada luar dan satu lagi pintu dekat dalam yang menyatukan bilik store dengan bilik sains kita orang. Faham kan? Jadi masa pada kita orang tengah beratur nak masuk bilik store tu, aku selang 6 orang daripada Aisyah. Jadi bila Aisyah lalu je dekat satu almari ni, dekat dalam bilik store ni, dia lalu je kat almari tu, tiba-tiba gergup. Si Aisyah ni pingsan. Tiba-tiba. Kita orang ni pun panik lah, Fiz. Tak tahu nak buat apa. Seorang member ni terus pergi dapatkan Cikgu Lee yang mendahului kita orang tu. Sampaikan Cikgu Lee masuk balik ke dalam store untuk tengok yang si Aisyah ni dah terbaring tak sedarkan diri. Jadi bila Cikgu Lee ni cuba untuk sedarkan Aisyah tiba-tiba terbangun daripada pembaringan dia tu, terus dengan mata dia macam ke kiri ke kanan, mata dia melilau, memandang sekeliling. Jadi member Aisyah ni pula memang dah sedia maklum, kalau Aisyah ni tiba-tiba pengsan macam tu je tanpa tahu apa punca, memang sah si Aisyah ni dah kena rasuk. Okay, so now bila Aisyah dah bangun, mata dia dah melilau melihat sekeliling semua. Tiba-tiba si Aisyah ni dia ketawa lagi sekali. Si Aisyah ni ketawa lagi sekali. Alamak, apa hal pula ni? Dan mata si Aisyah ni makin lama makin merah, makin lama makin merah. Jadi cikgu pada masa tu dah tak tahu nak buat apa dah. Sebabkan apa? Cikgu tu kali pertama dia tengok benda tu berlaku dekat depan mata.
member si Aisyah ni pula, ya best friend dia tadi tu, dah memang biasa dengan benda ni. Dan aku tak sangka pula apa benda yang aku cakap dekat dalam hati aku ni terjadi betul-betul dekat dia. Jadi kita orang yang masih lagi berada dekat dalam store, kita orang terus keluar daripada store tu. Aku tengok je daripada luar store. Classmate yang lain semua dah ketakutan, terutama dia yang perempuan. Dan secara tiba-tiba si Aisyah bangun lalu berlari keluar daripada store tu. Okay, now situasi dia, kita orang dah berada dekat luar, berlari daripada hujung koridor ke hujung sana pula. Dan seorang member dia ni memang jago berlari, dia ni memang terus berlari untuk dapatkan si Aisyah ni. Jadi pada mulanya memang kita orang yang lelaki ni memang ada usaha lah untuk menutup jalan keluar daripada bilik store tu, tapi tak berjaya sebabkan tenaga si Aisyah ni, ataupun lebih lanjut kita cakap tenaga si setan ni. Tenaga si setan yang merasuk si Aisyah ni lebih kuat daripada kita orang yang lelaki ni, bes. Si Aisyah ni dah mula mengamuk tak tentu hala masa tu. Dan suara jeritan dia memenuhi setiap ruangan sekolah, Hafiz. Jadi masa tu aku suruh member aku seorang ni, nama dia Ali, untuk dapatkan Ustaz Azhar. Dan Ustaz Azhar ni pula, dia memang pakar dalam bidang-bidang yang macam ni lah, kan? Jadi nak dijadikan cerita, lepas panggil je Ustaz tu, diorang semua, para cikgu-cikgu lain semua buat anggota satu bulatan menutup jalan Aisyah supaya tak lari ke mana-mana. Dan kita orang mulalah baca apa benda yang patut. Tapi masa tu aku terpaksa balik sebabkan ayah aku dah mula tekan-tekan horn kan. Takut marah pula kalau aku lambat kan. Dan aku tak tahu apa benda yang jadi selepas tu. Jadi Fiz, besoknya tu aku datang balik macam biasa. Bila dah siap kemas apa segala macam ni, classmate aku dah mula memenuhi kelas kita orang, kan? Jadi dalam sedang duduk-duduk tu, aku tanyalah member sebelah aku apa benda yang aku janji lepas aku lihat. Bro, semalam apa cerita lah? Semalam aku tak dapat tengok sampai habis kan. Apa cerita Aisyah semalam lah? Aku balik semalam, bapak aku dah sampai. Bro, lepas kau balik semalam, masa tu cikgu-cikgu minta kita orang semua baca apa benda yang patut tau. Tapi tak tahu macam mana masa kita orang tengah membaca ni, tak silap aku kita orang tengah baca Yasin kot ke ayat kursi macam tu lah. Si Aisyah ni punyalah mengamuk. Sebabkan apa? Dia nak keluar daripada bulatan tu. Macam-macam dia buat. Dia tampar ustaz, dia tendang terajang member kita, dia menjerit. Weh, dia bukan Aisyah weh. Dan last si Aisyah ni berjaya melepaskan diri daripada bulatan tu dan dia berlari sekuat hati sehinggakan dia terlanggar pasu yang berada dekat tepi koridor sampai pecah, bro. Jadi bila member aku cakap macam tu, Fiz, aku baru macam, oh patutlah ada pasu pecah tadi aku nampak kan. Ini rupanya. Jadi selepas pada tu semua, cikgu-cikgu semua berlari untuk dapatkan si Aisyah, termasuklah ayah dia sekali. Masa tu ayah si Aisyah tu dah sampai dah. Dan ayah Aisyah ni dah biasa dengan benda-benda macam ni. Dan ayah dia berjaya dapatkan Aisyah dan dia peluk Aisyah sekuat hati. Yang lain masih lagi meneruskan bacaan tau. Lepas tu si ustaz ni dia sebut Allahu Akbar. Lepas tu dia tiup ubun-ubun si Aisyah ni. Dan tak lama kemudian si Aisyah ni pun pingsan. Lepas dia pingsan, ayah dia terus angkat dia, terus bawa dia balik. Jadi Fiz, ni aku nak ceritakan sedikit. Cerita sikit lah. Kami difahamkan yang Aisyah ni, dia ni memang ada benda yang duduk dalam tubuh badan dia tau. Memang ada. Cuma benda ni akan mengamuk tak tentu hala. Benda ni akan duduk. Okey, aku dah hilang dah. Okey. Benda ni akan mengamuk tak tentu hala bila bertemu dengan segala jin ataupun syaitan. Okey.
Dan ketika Aisyah ni tengah stres, benda ni akan menguasai bilik dia, menguasai tubuh dia. Susah Fiz kalau katakan benda ni dah sebati dengan diri dia. Jadi mak ayah Aisyah ni, dia biarkan aja. Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys. Kisah yang dikongsikan oleh Anon dengan kisah dia yang berjudul Kawan Aku Kena Rasuk. Okey. Korang nampak tak apa yang jadi tadi? Saya akan tengok sebentar nanti apa yang jadi sebenarnya. It's just that out of nowhere, frame saya dekat sebelah ni, kalau you guys perasan kejap Cik relax Cik, tengah relax kan ni kan. Okay, saya ada letak satu frame. Kalau ni saya ada letak satu frame dekat tepi ni. Okay, this is the frame. Memang frame tu kalau ikutkan, kalau katakanlah kita letak frame tu macam tu, kira okey lagi. Kalau dia jatuh, logik. Tapi frame tu saya dah condongkan macam ni sebenarnya. Saya dah condongkan macam ni. Tapi macam mana dia boleh macam tu kan. Okay, whatever. Okay. Okay, alright. Okay. Tenang. Okay, wow, tenang. Okay. Aku yang tak tenang sebenarnya. Okay. Okay, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Siti. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada seluruh geng The Segment Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Siti. Dan aku nak sharekan cerita seram pendek yang pernah aku alami. Masa musim COVID-19 dulu, aku pernah kerja sebagai sebagai cashier di sebuah stesen minyak. Dan untuk pengetahuan semua, aku tinggal dekat Melaka dan kejadian yang aku alami ni juga berlaku dekat Melaka. Okey Fiz, cerita ni berlaku dekat rumah lama aku tau. Dulu aku duduk menyewa dekat sebuah taman, dekat rumah taman lah. Rumah aku ni kira lorong yang paling belakang dan depan rumah aku ni ada taman permainan kanak-kanak. Dan kawasan taman tu bila malam memang gelap Fiz. Tapi mak aku ni pula memang jenis yang suka buka pintu, biar ada air circulation katanya. Tapi Fiz, ada satu malam tu, mak aku ternampak buai yang ada dekat taman tu berhayun dengan laju tapi tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Sejak pada tu, mak aku takkan buka lagi pintu bila tiba waktu malam. Okey Fiz, aku macam aku cakapkan tadi, aku bekerja di sebuah stesen minyak. Dan macam biasalah Fiz, kerja cashier stesen minyak ni ada shift. Dan pada hari kejadian aku kerja shift malam. Jadinya aku akan buat closing cashier tepat pada pukul 12 malam. Nak dijadikan cerita, pada malam tu aku closing, duit aku short. Dan aku ni ada satu habit, aku takkan rasa puas hati kalau katakan akaun aku tak balance. Mungkin disebabkan aku ni student basic account time sekolah dulu agaknya. Jadi malam tu aku dah expect lah yang aku akan balik lewat daripada hari biasa sebabkan punca daripada akaun yang tak balance ni. Jadi aku pun WhatsApp lah mak aku kan? Aku WhatsApp mak aku cakap ke dia aku balik lambat sikit. Aku kira dan aku jumpa dekat mana salah aku sebenarnya. Dan aku habis kira semua lebih kurang dalam pukul 12.25 tengah malam lah. Campur dengan aku tunggu kawan aku kunci pintu, tutup lampu apa segala macam ni, aku masuk kereta dalam pukul 12.30 malam. Tapi Fiz, daripada mula aku masuk kereta, aku dah rasa lain macam dah sebenarnya. Tapi aku abaikan je.
Aku pun gerak balik rumah. Aku sampai dekat depan rumah aku lebih kurang dalam pukul 12.40, 12.45 macam tu. Dan rumah aku ni dekat je dengan tempat kerja aku pun. Jadi Fiz, dekat depan rumah aku ni pula ada pagar sebelum masuk parking. Dan pagar tu memang sentiasa tutup, takutkan anjing liar masuk. Jadi masa tu bila aku sampai dekat depan rumah aku, berhentilah dekat depan pagar rumah aku. Aku turun daripada kereta, aku buka pintu pagar. Jadi aku ni pakai kereta Myvi tau. Pakai kereta Myvi auto. Jadi kalau daripada P, kalau katakan aku nak letak parking, aku kena lalukan gear aku ni, kena lalu R dulu kan. Bila aku lalukan gear aku dekat R sebelum sampai ke P ni, reverse kamera akan menyala buat sementara waktu kan. Bila aku gerak nak masuk ke P sebelum turun kereta ni, aku gerak, monitor reverse kamera aku ni menyala sekejap dan aku nampak macam ada satu benda hitam dekat kamera aku tu. Masa tu aku buat bodoh lagi Fiz. Aku macam tak apalah, mungkin jiran aku sidai kain buruk ke apa kan, lupa nak angkat ke. Jadi bila aku dah letak dekat P, aku pun turun kereta dan aku pun buka lah pagar aku macam biasa dan aku pun masuklah parking. Lepas aku dah buka pagar, aku nak masuk kereta aku tu, tak tahu kenapa aku pergi jengah dekat belakang kereta aku kan? Dan bila aku jengah dekat belakang kereta aku tengok tak dekat besi penghadang ke apa ke, tak ada pun kain dekat situ. Jadi aku anggap mungkin reverse kamera aku tu kotor agaknya. Jadi aku lap lah sikit. Lepas aku lap, aku masuk kereta. Sekali lagi aku terus tarik gear daripada P nak ke D, akan melalui R kan. Aku tarik ke D, tapi this time aku tak tarik terus, aku tarik perlahan-lahan daripada P, R, neutral, D. P, R, aku berhenti sekejap, neutral, D. Dan masa melalui dekat R tu, sekali lagi aku nampak benda hitam dekat belakang kereta aku. Time ni Fiz, dah meremang satu badan aku Fiz. Aku kuatkan hati, aku masukkan kereta aku dekat dalam parking. Dan aku yakin apa benda yang aku nampak tu adalah lembaga, macam orang yang berambut panjang yang tengah bertenggek membelakangkan aku. Jadi aku nampak hanya daripada rambut sampai ke bawah. Jadi aku yakin benda tu. Masalahnya sekarang ni Fiz, bila aku dah masuk parking, aku kena turun kereta dan aku kena tutup balik pagar tu semula kan. Cuba bayangkan, bila aku turun kereta untuk tutup semula pagar tu, lembaga rambut panjang tu dah ada di seberang jalan, which is dekat depan pagar rumah aku Fiz. Tapi kali ni dia berdiri dan aku nampak dengan mata kepala aku sendiri, dan bukan lagi dalam reverse kamera aku. Lutut aku dah mula lembik Fiz. Aku kuatkan diri untuk tutupkan juga pagar tu, sambil mulut aku dah mula baca-baca surah-surah apa benda yang aku tahu, dan aku buat-buat tak nampak dekat lembaga tu. Dan aku baru teringat ibu aku ada berpesan tau, sebelum masuk rumah kena basuh kaki dekat luar rumah dulu. Tambahan pula bila kena dengan keadaan yang macam ni. Masalahnya Fiz sekarang ni, aku bergerak, lembaga tu pun bergerak. Dan lembaga tu ikut aku bergerak ke paip, tapi dia masih lagi berdiri di luar pagar. Mungkin dia tak dapat nak masuk, mungkin disebabkan ayahku dah pagar rumah tu dengan ayat-ayat Quran masa kita orang mula masuk duduk kat sini. Aku gerak ke kanan, dia follow ke kanan. Aku gerak ke kiri, dia follow ke kiri. Aku gerak ke tempat paip air, dia follow ke tempat paip air. Jadi selesai aku basuh kaki apa segala macam ni semua, aku ambil wuduk. Aku terus jalan menuju ke pintu rumah. Dan lembaga tu tetap ada dekat depan pagar rumah aku. Dan kali ni makin lama makin dekat.
Aku kuatkan semangat. Aku baca ayat kursi. Aku baca ayat kursi sekuat hati, Fiz. Jadi pada masa nak habiskan ayat kursi tu, aku rasa panjang sangat masa dia, Fiz. Aku rasa macam waktu tu panjang. Dan aku terasa macam suara aku ditarik ke dalam. Dan kaki aku mula melemah sampaikan aku berpaut dekat tombol pintu rumah aku. Tapi aku nekat, aku takkan masuk selagi ayat kursi aku ni tak habis. Jadi lepas je aku dah baca, datang kekuatan dekat dalam diri aku dan aku bercakap dengan nada yang agak keras dan juga tegas. Aku terus cakap kat benda ni, kalau kau nak ikut aku, kalau kau ikut aku datang daripada tempat aku datang tadi, aku nak kau balik dekat tempat asal kau. Dan aku haramkan kau ikut aku lagi ataupun masuk lagi dekat dalam rumah aku. Kau faham tak? Selesai je aku cakap macam tu, Fiz, ibu aku terus keluar daripada bilik dia dan bukakan pintu rumah untuk aku. Aku masuk rumah pun aku bagi salam kuat-kuat, Fiz. Assalamualaikum. Aku bagi kuat-kuat. Dan aku suruh mak aku pergi tutup pintu. Jadi bila mak aku dah tutup pintu tu, Fiz, aku terus terduduk tercungak-cungak, Fiz, masa tu. Sebabkan apa? Tahankan air mata aku. Aku rasa takut sangat. Dan masa tu mak aku datang. Dia peluk aku. Dia bacakan ayat-ayat lazim untuk pulihkan semangat aku. Jadi lepas aku dah reda tu, ibu aku suruh aku bersihkan diri dan ceritakan apa benda yang terjadi dekat dia. Dan mak aku percaya, sebab aku memang daripada kecil memang mudah nampak benda-benda macam ni dan mudah kena kacau, tapi tak sedekat dan juga tak selama yang aku kena tadi. Sejak daripada kejadian tu, Fiz, setiap kali kalau aku kerja shift malam, mak aku akan tunggu dekat ruang tamu rumah sampai aku balik. Jadi itulah, Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Mungkin bagi orang lain mungkin benda ni tak menakutkan, tapi cukuplah sekali tu aku terkena. Sampai sekarang, bila malam, aku akan cuba sedaya upaya aku untuk elak tengok skrin reverse camera aku ni. Itu je kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia, guys, kisah yang agak seram sebenarnya. Kisah yang dihantarkan oleh Siti yang berasal dari Melaka dengan kisah dia yang berjudul Reverse Camera. Seram. Dia seram sebab apa tahu? Bagi saya, kisah ni seram sebabkan dia follow. Si Siti gerak ke kiri, dia follow ke kiri. Dia gerak ke kanan, dia follow ke kanan. Dia gerak ke paip air, benda tu follow. Tapi tak boleh masuk ke pagar lah, tapi dia follow. Benda tu follow dia. Itu seram. Okay guys, jom. Kita ada lagi 2 kisah yang kita nak ketengahkan. Saya sebenarnya dah rasa tak selesa sebenarnya dekat sini. Duk risaukan pasal frame gambar ni sebenarnya. Okay, jom kita teruskan. Saya ni daripada tadi baca mengemang-mengemang kan. Mungkin kepada anda yang ada kebolehan untuk melihat apa-apa yang berada di sekeliling saya sekarang ni, mungkin anda boleh bagi tahu di ruangan komen. Saya nak tahu juga sebenarnya. Okey, jom kita teruskan dengan bacaan kita. Kisah yang seterusnya, kisah yang dikongsikan oleh Muhammad Imran. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Cip, saya kembali nak ceritakan tentang kisah saya. Hari tu saya ada kongsikan cerita ataupun kongsikan kisah di mana saya berjumpa dengan benda yang menyerupai doktor di hospital yang saya tengah bekerja sekarang.
Hari ni saya nak ceritakan kisah yang saya dan kawan saya alami ketika kita orang on call pada malam Deepavali. Cerita dia macam ni, cik. Kejadian berlaku pada tahun 2023, tahun lepas. Saya adalah seorang jururawat yang bekerja di sebuah hospital swasta di Selangor. Pada waktu tu saya on call bersama lagi dengan 3 orang rakan saya beserta dengan seorang Dr. Bius. Saya berikan diorang ni nama sebagai Ain, Shu, Ika dan juga Dr. Hafiz. Doktor. Aku Aku jadi doktor Okey, saya berikan nama di mereka sebagai Ain, Shu, Ika dan juga Dr. Hafiz. Jadi Fiz, sebelum tu saya terangkan sedikit on call di hospital ni macam mana. On call ni dia macam kalau ada apa-apa pembedahan kecemasan ataupun operation yang akan dilakukan selepas waktu jam bekerja, kita orang yang kena attend. Kiranya kita orang ni macam bekerja 24 jam tanpa henti lah lebih kurang. Jadi pada ketika tu jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Dan kita orang baru je selesai pembedahan ke atas seorang pesakit yang mengalami kecederaan parah di tangannya akibat bergaduhan. Bergaduh punya pasal habis tangan dia semua. Dan pesakit tersebut bergaduh sehingga dia ditikam dan dikelar di tangannya sehingga menampakkan tulang, Fiz. Bayangkan. Jadi masa dalam dewan bedah, darah percik macam paip bocor, Fiz. Sampaikan ada yang terkena baju, terkena tangan, terkena muka kita orang pun ada juga. Nasib baik pakai mask. Kalau tak, mau jadi Dracula minum darah tengah malam agaknya. Dan pembedahan tu mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam macam tu. Jadi setelah selesai pembedahan, pesakit tu telah kita orang hantar ke ICU kerana keadaan dia yang sangat-sangat kekurangan darah dan juga tak stabil. Jadi selesai je menghantar pesakit, salah seorang daripada kawan saya merasakan macam ada sesuatu benda yang melintas dekat belakang dia. Langkah dia terhenti masa tu. Dan dia terus toleh ke belakang tapi dia tak nampak apa-apa. Jadi dia pun tanyalah kepada kita orang, Man, Ain, Shu, korang ada rasa macam ada angin lalu kat korang tak? Jadi masa tu saya pun menjawab kat dia, tak ada pula rasa angin. Kenapa? Kau sejuk ke? Operation theater ni kan memang sejuk, lagi-lagi hujan. Kau mengarut apa rasa angin ni? Aircon lah kot. Saya jawab macam tu. Jadi si Ika ni, dia macam tak puas hati. Lepas tu dia pun cakap, Man, kalau aircon, takkanlah rasa angin dia dekat belakang aja. Sampai naik bulu roma aku ni, kau tahu tak? Sambil-sambil dia memang tunjuk bulu roma kat tangan dia ni. Memang naik berdiri tegak masa tu. Jadi dalam masa kita orang tengah berborak tu, si Ayu ni menyuruh kita orang pergi kemaskan barang dan mandi sebabkan pukul 6 nanti ada lagi satu kes yang perlu dilakukan. Jadi mulalah kita orang mengemas semua barang-barang operasi sebentar tadi. Dan masa ni saya, Ain dan juga Ika terpisah sebabkan barang-barang yang dikemas berada di tempat yang berlainan. Ada barang perlu disimpan dekat sterile store, ada yang kena simpan dekat equipment room, ada kena simpan dekat anesthesia room, macam-macam. Dan ada juga yang kena simpan dekat bilik suture room. Bilik suture room ni dan juga bilik sterile ni, sterile. Saya pun tak tahu lah macam mana saya nak mention benda ni. Okey. Bilik ni berdekatan dengan antara satu sama lain. Bilik sterile. Jadi saya menyimpan barang-barang di kawasan bilik tu, manakala si Ain pula di bilik suture room. Dan secara tiba-tiba saya terdengar macam bunyi hempasan pintu yang sangat-sangat kuat di kawasan bilik yang di mana Ain tengah berada pada ketika tu. Jadi saya jenguk keluar daripada bilik. Saya nampak si Ain ni lari lintang pukang sampai orang kata lari tak cukup tanah ni. Jadi dalam hati saya masa tu tengah nampak dia berlari, saya cakap, boleh tahan juga si mak buyung ni lari kan? Nampak hantu ke apa? Kan? Jadi lepas dah selesai simpan barang apa segala macam ni, saya pun pergi jumpa si Ain ni. Dia tengah duduk sambil termengah-mengah akibat berlari ni. Jadi pada waktu tu Fiz, ada Shu, ada juga Ika. Jadi saya pun bertanya lah dekat si Ain ni, Ain, kau ni dah kenapa berlari macam tak cukup tanah tadi?
Aku nampak lembaga hitam tadi. Dia cakap dia nampak lembaga hitam, sambil-sambil tu dia tutup mata, dia menangis. Jadi terkejut dengar jawapan daripada dia ni, saya pun tanya lagi sekali, Bin, betul ke apa benda yang kau nampak ni? Mungkin janji apa kau imagine je kot. Mat, masa aku tengah simpan barang tadi, aku terdengar macam ada benda yang mengilau dekat belakang aku, kau tahu tak? Kan? Aku gagahkan untuk habiskan juga simpan-simpan barang ni, tapi suara tu makin lama makin kuat. Kau faham tak? Aku kuatkan diri aku untuk toleh ke belakang sebabkan aku ingatkan si ikan ni duk main-main dengan aku. Tapi bila aku toleh je dekat belakang, aku nampak ada bayang hitam mata merah dekat atas pintu. Dia tengok aku sambil dia gelak dekat aku. Dan masa tu aku dah tak fikir apa-apa dah. Aku lepaskan semua barang-barang tu, semua aku cabut. Dia cakap macam tu. Jadi Fiz, kita orang cuba untuk tenangkan dia. Dan Alhamdulillah dia dah mula bertenang, kan? Tapi takut macam mana sekalipun, kita orang kena ingat bahawa kita orang masih lagi perlu bersiap untuk kes yang seterusnya pula. Jadi masa tu saya wakilkan diri untuk siapkan peralatan. Saya pun pergilah ambil semua barang-barang di setiap bilik sambil cuba untuk melupakan apa benda yang si Ain cerita kat aku tadi. Jadi waktu ni saya masuklah ke bilik yang Ain diganggu tu. Saya minta izin dulu masuk dalam bilik tu untuk ambil barang-barang tu dulu. Baru je nak ambil 2-3 barang, Fiz, tiba-tiba aku terdengar ada ketukan pintu. Tok 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 tok. Terdengar bunyi ni. Buat-buat tak tahu je apa benda yang saya dengar ni. Selesai je aku pun ambil barang aku pun keluar daripada bilik tu. Tapi Fiz, bila aku pusing je badan aku ni, aku nampak benda tu berada dekat mana Ain nampak tadi. Tapi kali ni dia pandang aku dengan muka yang macam agak marah. Seakan-akan dia tak izinkan aku masuk ke dalam bilik tu. Jadi bila aku nampak je benda tu, aku macam astaghfirullahalazim, ya Allah, apa benda lah ujian yang kau nak bagi kat aku ni, ya Allah, apa benda ni. Aku tutup mata masa tu, Fiz. Tapi aku takut nak buka mata. Nanti kalau benda tu betul-betul berada dekat depan aku pula ke kan. Jadi aku pun berjalan perlahan-lahan ke arah pintu di mana benda tu tengah bertenggek. Sebab itu je jalan keluar aku pun. Sambil-sambil aku jalan, aku tengok dia. Sambil-sambil aku jalan, aku tengok dia. Bila pintu dah terbuka luas, aku cabut ambil troli, aku pergi ke bilik satu lagi. Aku nak cepat siap-siapkan kerja aku ni. Termengah-mengah jugalah aku masa tu. Jadi dah selesai je ambil barang dekat bilik terakhir ni, aku pun berjalanlah ke changing room nak mandi. Sedang aku berjalan ni, aku terdengar bunyi pintu bilik Sucio tu macam dibuka. Dan bila aku dengar, aku tengok dekat bilik tu, aku nampak lembaga hitam tu keluar daripada bilik tu, Fiz. Ketinggian lembaga ni tak adalah tinggi mana tau. Dia macam budak umur 7-8 tahun. Dia berjalan daripada satu bilik ke bilik yang lain. Sambil-sambil dia berjalan ni, dia nampak aku dan dia perlahankan perjalanan dia. Dan masa tu aku dah mula menyirap dah, Fiz. Aku cakap, kita orang ni tak ganggu kau tau. Kenapa kau kacau kita orang? Kita orang ni bekerja. Bukannya kita orang enjoy kat sini tau. Kita orang ni just nak menjalankan tugas. Tapi tolonglah jangan kacau kita orang. Tolonglah mudahkan urusan kita orang ni.
benda tu Fiz siap gelak lagi. Dia gelakkan saya dan tiba-tiba benda tu hilang daripada pandangan. Masa tu memang menarik lafaz lega lah sebenarnya kan. Jadi lepas dah mandi, dah bersiap apa semua, kita orang pun mulakan kes kita orang lebih kurang dalam pukul 5.50 pagi macam tu lah. Masa ni dah nak azan subuh. Dan tiba-tiba si Shu ni cakap tau, Man, kau marah siapa tadi ya? Aku dengar kau macam memekik dekat belakang tadi tu, kau marah siapa? Jadi saya pun menceritakanlah balik kisah yang saya lalui itu, tapi si Ain ni dah mula tutup telinga dia sebabkan dia masih lagi trauma dengan apa benda yang dia nampak. Jadi Fiz, nasihat saya kepada kawan-kawan yang bekerja dalam sektor perubatan ni, tak kisahlah doktor ke nurse ke, kita sentiasa kena ada kekuatan dalam diri tu. Jangan tinggal solat dan sentiasa berdoa supaya kerja kita ni semua berjalan lancar. Kalau kita menghadapi situasi-situasi yang tak dijangkakan, perlulah kita bertenang dan kuatkan iman agar kita tak terikut-ikut dengan apa benda yang benda tu nak. Jadi itulah cerita saya pada hari ini. Minta maaf kalau katakan ada salah silap daripada saya. Apa-apa pun Cip, saya nak cakap sesuatu Cip. Cip, pinjam 100. Terima kasih. Assalamualaikum. Sempat lagi dia ni minta aku 100. Terima kasih kepada siapa nama dia tadi? Kejap saya tengok nama dia balik. Muhammad Imran yang berasal daripada Selangor dengan kisah dia yang berjudul Kurang Hajar Punya Lembaga. Kan? Kurang Hajar Punya Lembaga. Sebenarnya saya tengah bercakap dekat sini juga sebenarnya kan. Janganlah kacau-kacau aku sebab daripada tadi memang tak selesa sebenarnya kan. Saya duduk dekat sini daripada tadi, saya kurang selesa, tapi apa nak buat kan. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka dan juga yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Dan antara sumbangan-sumbangan yang kita telah terima pada malam ni, kita terima sumbangan daripada Alan, daripada White Fox Kicap Pedas, Brenda Dekok, daripada Melissa, dan daripada Suraya, Nick, daripada Syakim, and then daripada Syami, and then Rain 71, Bella Vistas, daripada Masha, Cik Puan, Buttercup, Ifazila, Aina Iu, daripada MN, dan Cik Syaza, daripada Han Midnight, Aril Putra, Your Mom DJF. Saya nak sebut pun risau takut kena ban nanti kan. Daripada Magdalene, daripada Kak Fai daripada Singapura, dan daripada Izzah, daripada Cik Aiza, Molly, kita ada Zakwan daripada Harvin Roy, OP Boy, Umi Dak Kembar daripada Cincai, pada X Mechanic, Panda Comel, Mr. Ed, Aci, CB7, Mastura, Kak Mastura dan Jamal, Cik Sendu. Terima kasih di atas sumbangan-sumbangan yang anda telah berikan dalam rancangan Markas Puaka pada malam ini. Okey guys, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Kisah terakhir ni kisah pendek, kisah yang dikongsikan oleh Mr. D. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama saya Mr. D, bukan nama sebenar. Dan saya ingin berkongsikan kisah seram yang mungkin tak terlalu seram bagi penonton di segmen sebenarnya. Jadi satu hari itu, pada hari Rabu petang, saya sedang membeli barang di kedai untuk keperluan peribadi. Selepas selesai urusan membeli barang peribadi saya balik ke rumah dan saya menggunakan basikal. Jadi ketika saya sedang mengayuh basikal ni, secara tiba-tiba saya terdengar macam ada suara bisikan yang halus dekat telinga saya. Saya terdengar tau. Saya terdengar bunyi bisikan ni dan saya memang dengar dengan jelas.
Dan dia berbisik lagi sekali. Aku nak ikut kau balik, boleh tak? Mula-mula dengar bunyi bisikan macam biasa-biasa je kan. Walaupun saya tak faham butir-butir dia, tapi kali kedua saya dengar tu, dia tanya boleh tak dia nak ikut balik. Jadi bila saya dengar benda ni, saya langsung macam berhenti daripada mengayuh basikal dan langsung toleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat siapa yang bisik. Kan? Tapi tak ada siapa pun yang saya nampak masa tu tau. Dan saya pun macam agak heran juga. Lalu saya pun bercakap dalam hati, siapa yang berbisik kat telinga aku ni? Kan? Dan masa tu saya buat tak tahu, saya sambung balik mengayuh basikal saya untuk balik ke rumah. Tapi suara tu masih lagi berbisik kat telinga saya. Aku nak ikut kau balik, boleh tak? Punyalah terkejut. Masa tu saya kayuh basikal saya sampai hampir jatuh masa tu. Pada waktu tu saya memang dah agak takut sedikit dah. Dan tertanya-tanya juga siapa yang berbisik kat telinga saya. Jadi masa tu saya ambil keputusan. Saya selukkan tangan saya dekat dalam poket dan saya keluarkan earphone saya sambil saya letak kat telinga dan saya buka lagu supaya saya tak mendengar lagi bisikan tu. Dan Alhamdulillah, saya sampai kat rumah dengan selamat dan saya pun tak dengar lagi bisikan tu. Even saya dah masuk dalam rumah pun, saya tak dengar juga. Persoalan dia sekarang ni, siapa yang berbisik kat telinga saya tu? Itulah Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah kita yang terakhir pada malam ini. Kisah yang dikongsikan oleh Mr. D dengan kisah dia berjudul Pengalaman Seram Sewaktu Naik Basikal. Okay guys, itu saja guys untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Tentang jiwa yang tersesat di jalan tak bertuan, di antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, alam gaib menyapa, membuka tabir kelam. Aku berjalan di lorong sepi tanpa cahaya, seakan nenek moyang mengintai dari sudut mata. Warisan beban yang tak pernah kupinta mengikuti langkahku, bayangan yang menghantui jiwa. Bisikan halus mengalun dari pepohonan, mengisahkan cerita tentang dosa dan penyesalan. Sangkau merayap di udara tanpa aroma, racun tak kasat mata, memburu tanpa tanda. Terselimuti kabut misteri, amalan kita menjadi bagian dari tradisi. Orang-orang terperangkap dalam lingkaran ngeri, melakukan ritual yang membuat hati ngeri. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Anak muda tergiur oleh janji manis kuasa, menggadaikan nurani demi harta dan tahta. Tanpa sadar terjerat dalam jaring tipu daya, amalan jijik merusak jiwa dan raga. Penduduk kampung hidup dalam kepalsuan, menghamba pada ilmu yang penuh kemunafikan. Mentera dilapaskan tanpa makna kebenaran, mengundang murka dari Tuhan semesta alam. Rumah-rumah jual
menghampiri juga. Di tengah keputusasaan cahaya mulai tampak, seorang bijak datang membawa petunjuk mutlak, mengajarkan bahwa jalan gelap bukan akhir